Agama ini apabila dia datang, dia mencerdikkan kita. Apa saja ajaran agama bagi jadi kita bodoh, dia bukan ajaran Islam. Simple saja. Dan ini selalu kita tegas. Kalau nampak bodoh, kalau orang kata bukan ajaran agama. Agama suruh kita question, kita bertanya. Dan ini menjadi masalah kepada sebahagian golongan agama apabila mereka tidak suka mereka dipersoal. Agama menyuruh kita bertanya. Sebab tu Al-Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, ia ditanya oleh Allah, dan jiwa kamu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta para sahabat boleh bertanya Nabi, kenapa hal ini? Dalam strategi peperangan Badar, sahabat tanya kenapa Nabi ambil keputusan untuk duduk tentera di sini, tidak dalam kawasan telaga yang ada air. Am hadzal ra'yu wal harbu wal makidah, adakah ini satu pandangan semata-mata? Ahadza ahazi manzilatun anzalakah Allah, ataupun ini tempat yang Allah pilih? Nabi kata ini satu pandangan. Kalau begitu kita pindah ke sana. Demikian sehingga Imam Malik apabila dia mengajar di Masjid Nabi SAW, dia mengajar hadis Nabi, dia bagi tahu kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutruku illa al-ma'sum sahibu hadzal maqam. Semua orang boleh diterima dan ditolak cakapnya, melainkan tuan punya kubur ini, iaitu Nabi SAW. Maka orang Islam, ini kaedah dia. Dia boleh question, dia boleh bertanya. Tidak ada mufti yang mesti betul semua. Tidak ada tok syekh yang mesti betul semua. Yang maksum hanyalah Nabi SAW. Umar bin Khattab, berapa banyak Nabi memujinya. Bahkan ada keadaan yang mana Al-Quran telah turun menyokong pandangan Umar, tidak menyokong pandangan Nabi. Dalam isu pertawanan Badar umpamanya, menunjukkan betapa Nabi itu ialah Nabi. Kalau tidak, dia tak baca ayat yang menyokong orang lain. Tapi Allah menyokong Umar. Pun begitu, faqawwimuni, jika kamu lihat aku menyeleweng, betul. Di dalam agama, sehingga Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas itu din agama, dan alimkanlah dia ta'wil, yakni tafsiran Al-Quran. Pun begitu, ada beberapa tafsiran Ibnu Abbas yang dianggap lemah oleh para ulama tafsir. Kerana manusia itu dinilai bukan dengan jawatannya ataupun dengan kedudukannya, dinilai dengan kualiti hujahnya. Apabila hujah itu lemah, maka ia dianggap lemah. Maka dengan itu kita mesti mendedahkan kepada orang ramai bagaimana cara berfikir yang sistematik di dalam agama. Critical thinking adalah perkara yang paling penting untuk diajar di sekolah-sekolah agama. Dan semalam saya bersebut kepada kawan-kawan, ini masalah orang agama apabila dia nak mengkritik tapi dia tidak mempelajari critical thinking. Dengan itu maka kemudian kita akan terdedah kepada isu yang mana akhirnya dia tak dapat menjawab. Dia kata barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Saya sebut hal ini dengan saya nak balik kepada soalan yang pengusi sebut dengan secara ringkas. Setiap orang nak mengikut apa-apa aliran bukan berdasarkan kepada kerana dia suka. Pasal kita orang pelih, kita ikut cara pelih lah. Kita orang faham, kita ikut cara faham. Dia tak boleh agama begitu. Agama bukan daerah geografi ataupun daerah latar sejarah. Agama adalah penghujahan. Kenapa awak memilih yang ini? Melainkan dalam perkara yang kita dah tak mampu dah nak fikir dah. Tak mampulah nak menilai para rawi dan seumpamanya. Tapi pun begitu, masih lagi banyak ruang. Kita bukan engineer, tapi kita ada hak untuk memilih kereta kita. Kita tanya juga kereta ni makan minyak kuat ke tak? Kita tanya juga kereta ni tahan ke tak? Orang tak boleh jawab kita, awak bukan engineer, awak beli je lah. Awak bukan ustaz, awak ikut je lah. Ini kita kena betulkan. Maka semua aliran-aliran yang ada ini, termasuk kerohanian dan seumpamanya,
mereka ini mesti ditimbang dengan kebijaksanaan. Alhamdulillah, apabila orang ikut sunnah ini, salah satu yang kita seronok, dia bertanya. Cuma kita perlu masukkan adab. Dan janganlah semua benda dia nak cross tanpa adab. Tapi dia kena bertanya, pasal apa hujah itu? Kenapa hal itu? Ibnu Majah, ini pasal Ustaz Mizi juga orang hadis. Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis banyak hadis yang lemah dan lebih kurang 16 hadis palsu, sekitar belasan hadis palsu yang dibincangkan oleh para ulama hadis. Hebatnya Ibnu Majah sehingga dia termasuk dalam sunan yang 6. Tetapi Ibnu Majah, saya nak buat contoh Ustaz, telah masukkan satu perkara hadis yang ulama hadis kata tak patut dia masukkan hadis itu, iaitulah hadis tentang fadilat Qazwin. Qazwin ialah merupakan bandar kelahiran Ibnu Majah. Sebab Ibnu Majah Al-Qazwini, dia masukkan satu hadis yang mana hadis itu menyebut tentang satuftaha alaikum madinatun yuqalu laha Qazwin, akan dibuka satu bandar namanya Qazwin. Man rabata fiha arba'ina yawmin aw laylatin lahu amudun fil jannati min az-zahab. Siapa yang mempertahankannya 40 hari ataupun 40 malam, dapat tiang emas di surga dan banyak lagi hujung. Kata para ulama hadis, kita heran dengan Ibnu Majah dengan segala kehebatannya. Bagaimana dia boleh masukkan hadis ini yang terang-terang palsu? Kaifa wal ajabu kaifa istahalla Ibnu Majah bi dzikri hadhihi riwayah. Bagaimana Ibnu Majah boleh sebut riwayat ini? Setelah dia bagi SQ, dia kata walakin ghalabal hawa'u bil baladi wal watan. Tapi setiap orang kadang-kadang ada sentimen negeri dan sentimen setempat, sehingga dia masukkan satu hadis tanpa dia sendiri berfikir. Ulama-ulama dengan menyanjung Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah, letak Ibnu Majah, tetapi yang silap tetap dikatakan silap. Dan ini adalah sistem dalam agama. Sistem di dalam agama. Sistem ini yang kita kena terap. Orang tak boleh pandai semua benda dalam agama, tapi orang akan bertanya-tanya, takkanlah agama macam tu kot? Kalau orang boleh start bertanya hal itu, terutama golongan cerdik pandai, kita ada doktor, kita ada profesor dalam bidang-bidang lain, tapi bila datanglah masalah agama, dia masuklah masjid, ustaz cakap apa pun, dah ustaz kata, saya ikut je lah. Takkan tipu kot. Takkan ustaz salah kot. Ini perkara yang kita harap tidak berlaku di negeri Perlis. Sekalipun mufti kata, mufti mesti dipersoalkan atas apa alasan mufti memberikan pendapat yang demikian. Boleh tanya ha? Karena mufti bukan turun kepadanya wahyu. Dia bukan rasul yang dihantar. Dia kena berhujah berdasarkan dalil-dalil yang diberikan. Maka dengan itu, inilah manhaj, inilah method yang mesti kita masukkan ke dalam jiwa rakyat di dalam memilih aliran-aliran yang ada. Jadi kalau nak pilih apa-apa sekalipun aliran, boleh lah. Manusia boleh pilih aliran, tetapi sebenarnya dia bukan sekolah ni, dia panggil sekolah, school of thought. Sekolah ni kita bukan patut masuk semua. Mungkin kita agree dengan dia ni 10%, kita agree dengan dia ni 20%, berdasarkan kes-kes yang berbeza. Di dalam negeri Perlis ni, praktis ni kita alhamdulillah dilakukan. Dalam bab harum manis, zakat harum manis, kita pakai mazhab Hanafi. Di dalam solat subuh tidak kunut, kita pegang apa yang diterjemahkan dalam mazhab Hambali. Di dalam isu penjagaan anak, kita ambil apa yang diterjemahkan di dalam mazhab Malik. Semuanya tidak keluar daripada imam-imam itu. Tetapi kita tak kata oleh kerana saya ni mazhab Syafi'i, walaupun hak lain tu nampak macam saya pendapat kuat lah, tak, saya tak boleh buat apa dah. Hal ini tak patut berlaku. Dengan menghormati ketokohan dan keilmuan, tetapi ruang akal mesti diberikan, iaitu sebab tu Quran mengulangi, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal. Ini yang perlu dibuat, education yang perlu dilakukan di dalam negeri-negeri umat Islam, iaitulah memberikan pendidikan supaya akal umat Islam sentiasa terangsang untuk mempersoalkan
maka tidak ada golongan agama boleh berdiri secara mutlak di hadapan masyarakat menyatakan, saya ustaz, saya mufti, jangan persoalkan pandangan saya. Hal ini tidak berlaku. Hanya kepada Nabi SAW ia tidak dipersoalkan. Selain daripada baginda boleh dipersoalkan. Dia kena memberikan hujah dan alasan, barulah kita boleh mengikut apa keputusan yang dia lakukan. Ya.